Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi wal haqqa wal hadi la siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi al-'azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada malam ni sambung kitab Muwafiq Masbuk, Masalah Muwafiq Masbuk. Kitab Jawi saya muka surat 18. Kitab Rumi tak tahu. Cakap apa? Rumi? Ke sama? Saya Jawi. Saya seorang Jawi dalam masjid ni. 15? 8? Oh, sama lah juga. Oh, sama je. Rumi dengan Jawi. Saya seorang ada Jawi. Lain semua jauh. Tak kisah. Ini semua sekadar alat aja. Yang penting kepahaman tu, kan. Muka surat 18 juga kita bahas, kita baru mukadimah pembicaraan hukum orang masbuk. Baru mukadimah baru ni. Mukadimah tu maksud mukadimah dalam bab masbuk. Kalau kitab saya lagi 2 helai. 2 helai lagi habis 2 helai saja lagi. Rumi banyak lagi. Oh, sama kan? 2 helai saja lagi. 2 helai ni biasa 2 kali. Mari kita tengok sempat tak sempat. Pembicaraan hukum orang masbuk kita dah bahas sebelum ni, mukadimah. Masuk kita syarat sah masbuk, syarat sah masbuk. Kalau kita ulang sikit, takrif masbuk adalah makmum yang dia sembahyang dengan imam, berdirinya dia tu bersama imam, dia tak dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan, ataupun kita dah kira 25 saat, tak dapat kadar itu, tak dapat tempoh masa itu, dia kurang mungkin 20 saat, 15 saat, maka dia adalah masbuk. Itu masbuk yang kita nak bahas. Masbuk yang masuk lambat, imam dah rakaat ketiga, dia baru masuk, nanti tambah, masbuk tu kita tak bahas. Sebab tu nak bahas apa, takkan tak kerti-kerti lagi, kan. Masbuk yang imam tahiyat akhir, kita masuk-masuk, takbir terus duduk, nanti tambah rakaat, kita tak bincang. Tak bincang lah kan, nak bincang apa lagi, tambahlah lepas pada tu. Masbuk yang kita masuk-masuk sembahyang, imam dah rukuk, kita takbir cepat-cepat, tak baca Fatihah, terus rukuk, dapat rakaat, kalau sempat rukuk dengan imam pun kita tak bahas. Sebab itu sedia maklum dah. Ini masbuk pada huraian dengan maksud makmum yang tak dapat kadar masa bacaan Fatihah, masa dia berdiri dengan imam, maka dia masbuk. Itu yang kita nak bahas. Jadi syarat masbuk, syarat-syarat masbuk, janji dia tu masbuk. Syarat-syarat dia adalah seperti berikut. Yang tepat bukan syarat masbuk tau. Yang tepat ni macam ni. Syarat Fatihah makmum masbuk ditanggung oleh imam. Itu sebenarnya. Itu maksud syarat masbuk tu. Maksud syarat masbuk adalah, syarat masbuk dalam kita nak bahas ni adalah makmum tadi tak baca Fatihah langsung, terus rukuk dan sembahyang dah sah, dapat rakaat. Macam mana Fatihah dia tak baca? Imam tanggung. Syarat apa nak boleh bagi imam tanggung? Itu syarat. Ataupun makmum tadi baca separuh aja, tak sempat habis Fatihah,
Dia masbuk lah. Imam rukuk, dia rukuk. Maka separuh Fatihah dia imam tanggung. Nah, apa syarat imam tu? Apa syarat nak dapat makmum, dah dapat imam tanggung Fatihah makmum? Apa syaratnya? Itu masuk syarat. Syarat masbuk seperti berikut. Bukan syarat masbuk yang lain-lain tadi tu, bukan kan? Okay. Nak cerita rukuk tanpa baca Fatihah ataupun tak habis baca Fatihah tapi dapat rakaat. Apakah syaratnya? Yang pertama. Ataupun kalau bahasa mudahnya, syarat makmum masbuk Fatihahnya ditanggung oleh imam. Itu kan? Syarat makmum yang masbuk, makmum yang masbuk. Itu kan? Hendaklah yang pertama, imamnya suci daripada hadas dan najis. Ni apa cerita pula? Imamnya hendaklah tak ada najis kat badan dan tak ada hadas. Dengan maksud dah mandi wajib, dah ambil wuduk. Kita fikir sekali. Dan dalam masa yang sama, imam mana ni? Imam yang nak tanggung Fatihah tadi itulah. Dia tak boleh ada najis kat dia. Bila kita fikir balik, sembahyang memang kena suci daripada hadas. Nak sembahyang mesti kena mandi wajib dan mesti kena ada wuduk, ada kecil ada besar, kena angkat. Nak sembahyang mana boleh ada najis kat badan, kat pakaian, kat tempat. Tapi dia kata hendaklah imamnya suci daripada hadas dan najis. Dengan maksud masa tu imam tak tahulah. Lepas tu baru tahu. Kalau ketika tu imam tahu aku tak berhadas, awal-awal lagi tak sah sembahyang dia. Yang ikut dia sekali pun tak sah. Kalau tahu tak awal-awal lagi tahu imam tu dah tahu dia ada najis kat badan dia, imam tu mana sah. Jadi kes ini adalah lepas tu baru dapat tahu. Lepas salam ke, macam tu, lepas sembahyang baru dapat tahu. Ataupun tengah sembahyang tu dapat tahu. Oh, kentut, mana maka berhadas. Baru dia dapat tahulah. Maka dia batal lah imam tadi. Itu tidak. Itu kira, itu boleh. Kalau dia masbuk, contoh dia masbuk dengan maksud imam tanggung Fatihah dia. Rakaat kedua imam batal. Fatihah dia Fatihah makmum tadi okey, maksudnya imam tanggung walaupun imam lepas pada tu batal. Itu tak ada masalah. Yang kata imam nak tanggung macam mana Fatihah, imam batal rakaat ketiga. Yang masbuk tadi rakaat berapa? Rakaat pertama. Rakaat pertama masa tu ada wuduk lagi. Jadi imam je yang tak sah. Imam je batal, makmum okey. Yang tu saya silap sasul tadi. Yang ini bukan. Ni dah habis sembahyang. Dah habis sembahyang, maksudnya dah tak sembahyang. Baru sedar berhadas kecil atau berhadas besar atau ada najis kat badan. Mana imam tadi tak sah lah. Cerita makmum tadi. Kita nak cerita makmum. Jadi, makmum tu dia masbuk. Imam tanggung. Katalah rakaat pertama, masbuk rakaat pertama. Maksudnya masbuk tak sempat baca Fatihah, imam duk rukuk, dia pun Allahu Akbar, rukuk. Lega dapat rakaat. Dia kata gitu. Bayang. Lepas imam salam, Allah lupa mandi wajib. Allah lupa ambil wuduk. Allah ada najis kat badan. Okey. Dia pun bagi tahu makmum. Tadi saya tak ada wuduk, tadi saya batal dan sebagainya lah. Maknanya, macam mana dengan makmum masbuk yang imam tanggung Fatihah, sedangkan Fatihah imam pun tak sah. Bukan Fatihah imam tak sah, dengan semayang-semayang dia tak sah. Maka tak boleh tanggung. Bila tak boleh tanggung, makmum tadi tergantung. Itu dia maksud dia. Hendaklah imamnya suci daripada hadas dan najis. Tergantung. Tergantung macam mana? Makmum tadi dia kurang satu rakaat. Dia tak semestinya makmum tadi batal, tak semestinya. Imam dah batal lah. Makmum tadi tak semestinya batal. Dia tergantung, kita kata. Dengan patutnya dia kena tambah satu rakaat lagi baru salam. Tapi mana dia tahu? Jadi dia tergantung. Tergantung ni bergantung kepada berapa lama. Dah baca doa, dah habis doa dah, tengah salam sallallahu ala Muhammad, masa tu berapa jauh dah tu, maka makmum batal. Imam tak payah cerita, imam memang batal, tak ada wuduk, ada berhadas, ada najis, imam memang batal lah, habis cerita. Makmum tadi, makmum mana ni? Makmum yang imam tanggung Fatihah. Makmum yang imam tak tanggung Fatihah sah. Imam muafiq. Yang masbuk yang tanggung Fatihah je. Yang aku masuk imam takbir, aku tukar takbir. Jadi imam lepas pada tu imam kata aku tak ada wuduk, aku tak mandi wajib. Makmum tadi tak ada masalah, sah. Bukan tak sah. Sebab wuduk, mandi wajib dia tak nampak kat muka. Kalau berhadas berhadas besar, berhadas kecil dia tak nampak. Muka dia jadi warna merah sebab tak mandi wajib, tak nampak. Bila benda tu tersorok, setelah imam habis sembahyang, baru tahu tak diberati atas makmum. Maksudnya makmum tak salah sebab benda tak nampak.
Bab najis kita bahas sekejap lagi. Jadi dia panjang sikit. Macam tu juga tu mandi wajib. Imam berhadap besar lupa mandi wajib. Nak buat macam mana? Dah terlupa. Macam mana? Jadi makmum tadi semua sah sebab tak boleh nampak hadas imam tadi. Sah. Yang sah yang mana ni? Yang tak ada, yang imam tak tanggung Fatihah. Maksudnya yang sebab tuntung solat awal, imam takbir dia takbir. Tuntung. Apa-apa hal imam jadi, aku tak payah qada balik, tak payah, bukan qada, dia tak panggil qada, dia panggil ulang balik. Aku tak payah ulang balik sembahyang tu. Jadi yang lambat-lambat ni memang berisiko lah. Tapi tak adalah. Macam tu juga kalau imam tak ada wuduk, terlupa wuduk. Sama je. Imam terlupa wuduk, lepas pada sembahyang baru sedar. Makmum yang imam tak tanggung Fatihah, tak ada masalah sebab wuduk tak nampak. Makmum yang imam tanggung Fatihah, tergantung. Tergantung tu nanti kita cerita. Tergantung sembahyang dia sah ataupun tidak. Yang penting tergantung. Tak tahu lagi. Tapi berbeza dengan imam batal ketika sembahyang. Kentut ke apa tadi? Tengah sembahyang, rakaat pertama makmum tadi masbuk. Rakaat kedua imam batal. Ketika imam menanggung Fatihah makmum, ketika tu dia okey je. Maka tak ada masalah. Tak ada masalah. Bukan alamak imam dah batal. Imam batal rakaat kedua. Okey. Okey, najis dia beza sikit. Najis dia dua dobik, dua perincian. Bab najis. Kalau najis tu duduk di tempat zahir atau tempat yang istilah dia panggil zahir, tempat yang mudah dilihat, maka makmum tadi pun sama juga hukum. Macam berhadas kecil besar tadilah. Sama, iaitu katalah tai cicak ada dekat atas ni. Dia panggil zahir sini. Sini zahir, sini dia panggil zahir. Tempat yang zahir ada najis di situ. Lepas sembahyang baru perasan. Okey. Makmum tadi lepas sembahyang baru perasan. Makmum yang ikut semua batal. Walaupun makmum aku tak nampak, aku duduk saf yang ke-10. Tetap batal juga, tak sah. Sebab imam tak sah. Yang tadi kata imam tak ada wuduk boleh sah kalau makmum tadi tu. Sebab nampak tak berhadas kat muka imam? Tak nampak. Najis pun tak nampak, tapi kalau tengok nampak. Dan tempat dia di zahir. Maka makmum tak sah. Makmum kena sembahyang balik. Okey. Dia beza sikit. Kalau najis tu duduk tempat tersorok dalam poket. Kalau intai pun tak nampak. Dalam poket, air kencing yang dah kering, yang kecil anak ke apa yang dah kering, spender dia ada air kencing yang dah kering yang tu. Lepas sembahyang baru imam tu sedar, alamak lupa tukar spender. Alamak lupa anak kencing tapi dah kering. Alamak rupanya ada apa-apa tai cicak dalam poket. Makmum yang ikut, ini jangan cerita masbuk lagi. Makmum yang ikut yang muafiq, yang tak ada imam tanggung Fatihah, sah. Macam mana? Macam ada kecil ada besar. Macam ada kecil ada besar, imam ada kecil ada besar, dan imam tak ada tanggung siapa-siapa punya Fatihah, yang makmum ni kan sah. Begitulah sama dengan najis yang tersorok. Di batin dia panggil. Tapi kalau najis tu di zahir, walaupun dia tak nampak, tapi kalau tengok dekat-dekat nampak. Maka makmum tadi semua tak sah. Dia dobik dia kat situ. Tu najis. Jadi lain sikit lah sebenarnya. Dalam kitab kita, kitab Muafiq Masbuk, dia tak berapa cerita tentang hukum beka tu. Jadi lepas pada tu, okey. Macam mana pula yang ada najis, makmum ada najis, imam ada najis di zahir, makmum tanggung Fatihah. Makmum yang ditanggung Fatihah oleh imam pula. Imam ada najis, tempat tu zahir. Makmum masbuk yang ditanggung Fatihah oleh imam. Okey? Makmum tadi pun sama juga, tergantung. Zahir. Zahir tergantung tak? Zahir tak tergantung. Zahir tak sah juga, tak sah. Dia memang dia kena zahir tak boleh. Jadi maknanya najis ada di zahir, makmum ditanggung Fatihahnya oleh imam sebab dia masbuk. Makmum tadi tak sah. Kan sebab zahir tadi tak sah. Jadi kita kata ginilah, jika najis ada di zahir imam walaupun dia tak nampak, sama ada dia masbuk ke tak masbuk ke, tak sah. Baru macam tu, cantik. Okey, di batin pula. Di batin nak cerita ni. Jika najis ada dalam poket di batin yang dah kering semua, di batin, mana kalau tengok pun tak tahu. Hanya imam je tahu. Okey? Makmum tadi imam tanggung Fatihah dia. Baru tergantung. Tergantung tu tengok dulu. Jadi ada tergantung lah tadi. Macam imam berhadap kecil dan atau berhadap besar. Makmum muafiq, tak ada masalah. Tak tergantung, sah. Makmum imam dia tanggung Fatihah, tergantung juga. Kan sama Tergantung kan? Nak cerita lah pasal tergantung. Maksudnya tengok dulu.
Tengok dulu. Makmum yang imam tanggung Fatihah, sedangkan imam dia tak ada wuduk, tak mandi wajib, ataupun ada najis tapi najis tu tak nampak ada kat batin. Apa maksud tergantung? Maksud tergantung adalah jika waktu tu masih lagi pendek, makmum tadi terus tambah 1 rakaat. Jika waktu pendek dan jangan cakap banyak. Jangan bercakap banyak. Cakap tu termasuklah zikir tu dia panggil cakap lah. Kalau masa tu panjang, dengan maksud masa panjang ataupun cakap banyak, maka sembahyang makmum tadi batal, kena sembahyang balik. Tu kata tergantung tadi. Jadi kalau imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teringat terus buat pengumuman. Allah, saya terlupa ambil wuduk. Allah, saya lupa mandi wajib. Tak, kalau biasa kalau tak terlupa mandi wajib pun sebut terlupa ambil wuduk lah. Tipu sunat dia panggil. Tipu sunat ni memang ada. Ada panggil tipu sunat. Jangan cakap saya lupa mandi wajib. Allah, koman. Kata saya lupa ambil wuduk. Dia panggil tipu sunat. Bukan tipu tu dapat pahala, bukan. Tipu tu kerana nak menjaga maruah. Tipu sunat. Ada tipu wajib pun ada. Tipu wajib pun ada. Tak pistol kat sini. Kau Islam Islam, pum, mati seorang. Orang lain pula, kau Islam pum, mati. Dia yang ketiga. Kau Islam Tipu wajib ke tipu sunat tu? Wajib. Mana aku Islam bila tak ada lah. Okey, lepas. Jadi jangan kata tipu sunat tak ada. Tapi bergantung tengok jangan main suka-suka guna. Orang biasa yang kahwin 2, 3 tu ada. Memang betul kena tipu isteri dia. Kalau tidak awal ke keluarga. Tapi tu kena masuk bab munakahat. Tu bab lain tu bahaya. Okey. Dia kata imam terus bagi salam terus. Minta maaf saya tak ada wuduk tadi. Okey. Makmum yang muafiq yang tak ada imam tanggung Fatihah, relax. Gigi mai balik. Makmum yang masbuk kena fikir cepat. Masbuk tu dengan maksud apa tadi? Imam tanggung Fatihah dia. Atau sama ada dia dah salam ataupun dia tengah sembahyang. Tambah rakaat. Tak kisah. Kita ambil satu-satu masalah. Baca sebagai saja. Panjang masalah ni. Makmum yang dah bagi salam sekali. Dah bagi salam dengan imam. Sebab dia maksudnya masbuk dia rakaat pertama lah. Imam dah rukuk rakaat pertama. Dia Allahu Akbar terus rukuk. Dapat rakaat. Imam salam dia salam kan. Okey. Dia ni bila dia baru nak zikir astagfirullah macam tu, imam pun bagi buat pengumuman terus. Minta maaf saya lupa ambil wuduk. Ataupun saya ada najis tapi najis tu dekat batin. Najis dekat dalam poket. Beritahu lah. Okey. Yang muafiq yang tak ada imam tanggung Fatihah, alright, teruskan zikir. Makmum yang imam tanggung Fatihah tapi dah salam juga. Okey, dah salam. Dia bangun terus tambah 1 rakaat. Salam dia tak sah. Dia sedang berada dalam sembahyang sebenarnya. Walaupun dia dah tengok kawan dia. Dia tetap dalam sembahyang kerana salam dia tak sah. Kenapa salam dia tak sah? Sebab dia salah salam. Salam bukan waktu tu. Salam sekejap lagi lepas 1 rakaat. Kenapa dia salam juga? Sebab dia tak tahu. Maka dengan tak tahu, sah sembahyang dia ataupun sembahyang dia tak terbatal lagi. Walaupun dia dah tepuk-tepuk kawan-kawan sebelah lah. Tak terbatal. Habis tu dia kan dah salam. Dia kan dah salam terkeluar sembahyang. Salam yang salah. Kenapa dia salam juga? Sebab mana dia tahu? Sekarang imam dah bagi tahu. Baru dia tahu. Maka dilihat panjang tak masa tu dan banyak tak bercakap. Jika bercakap banyaklah khilaf ulama' dari segi bercakap banyak ni. Saya ambil satu pendapat yang masyhur, 6 patah perkataan. Lebih 6 patah perkataan dia namanya banyak, bawah 6 patah namanya sikit. Oh, ya ke imam? Ya ke imam? Oh, 3 dah. Apa salah tak ambil wuduk habis main balik. Dan lebih 6. Patutnya ya ke? Sungguh 2. Sungguhlah ni saya kata saya tak ambil wuduk tadi. Bangun terus. Baru 2. Jangan 6. Tapi kalau dah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3. Astaghfirullahalazim, habis. Cakaplah tu kiranya. Habis dengan maksud sembahyang balik, tak ada sambung dah. Ataupun dia termenung aje. Makmum tadi tu. Imam menung. Bila imam cakap sama ada imam bagi tahu dia, imam tadi tak ada wuduk ataupun imam tak bagi tahu ke, tapi dia termenung. Agak-agak lama. Betul? Dia sebab dia tak bercakap. Agak-agak lama tu pun ulama banyak khilaf berapa lama. Saat-saat tu berapa saat. Mudah-mudah kata saya rasa 10 saat kot dia lama. Dia uruh ni. Ini dia tak ada letak saat-saat macam agak lama tak? Lepas habis salam tunggu 10 saat.
Diam aja. Kira lama tu bagi perkara itu. Jadi kalau saya kata saya letak 10 saat. Tapi dia tak ada tu, dia pandai-pandai lah. Macam dah lama dah. Lama-lama lah. Lepas main balik. Macam baru lagi. Baru boleh tambah rakaat. Itu je. Okey. Hendaklah imamnya suci daripada hadas najis. Tambah rakaat. Sebab apa kena tambah rakaat? Sebab imam punya Fatihah pun tak sah. Kerana dia berhadas, dia ada najis tadi, semayangnya tak sah. Macam mana dia nak tanggung makmum? Habis tu kalau dia tak boleh tanggung makmum yang baca Fatihah separuh ataupun langsung tak baca tadi macam mana? Tak batal sebab dia mana tahu. Tapi tetap juga tergantung satu ataupun kurang satu rakaat. Itu tadi dia dah salam. Macam mana kalau dia tengah semayang? Tambah rakaat masbuk. Tak masbuk yang tambah rakaat. Tengah semayang bismillah. Imam buat pengumuman waktu tu. Siratal ihdinas siratal mustaqim. Mendengar imam buat pengumuman. Dia tambah rakaat. Tambah satu. Nak tambah satu je lagi rakaat. Sebab dia masuk lambat tadi. Dalam masa yang sama dia masbuk juga. Boleh tangkap lah sebab dia terlalu dalam masa yang sama dia imam tanggung Fatihah. Dan dalam masa yang sama dia kena tambah satu rakaat. Kalau kita ambil contoh mudah inilah, rakaat yang kedua sembahyang isyak, rakaat yang kedua dia masuk ketika imam rukuk. Rakaat sembahyang isyak, rakaat kedua dia masuk imam tengah rukuk. Rakaat kedua dia Allahu akbar, dia rukuk. Dia kena tambah rakaat tak? Kena tambah satu. Imam tanggung Fatihah, imam tanggung juga rakaat yang kedua. Jadi itulah maksudnya. Dia tambah rakaat satu, tambah satu. Ketika tambah satu, imam buat pengumuman bahawasanya tadi ada najis dekat batin. Kalau ada najis kat zahir, batal lah, dia batal lah semayang. Habis buat gini. Cish, main balik. Itu lah. Ada minta najis ada atas kepala, tak cicak. Dah berasa dah tadi. Macam dia tu, mana zahir. Yang tengah semayang tu batal terus. Tapi ada kat batin, tu kalau najis lah. Ada kat dalam poket, dia tahu. Maka boleh teruskan semayang lagi. Ataupun bahadah kecil, ataupun bahadah besar, minta maaf lah. Makmum tadi tu tempat tak nampak kan, ada kecil ada besar tak nampak. Cara settle macam mana? Pertama dia nak kena tambah satu rakaat. Yang kedua dalam masa yang sama dia imam tanggung Fatihah dia tadi. Masuk rakaat kedua ketika rukuk tadi. Okey, dia tambah ni konon-kononnya lepas satu rakaat ni habislah. Dia baca dia dapat dengar. Oh, tengah sembahyang dengar. Oh, rupanya imam gini-gini. Tahulah. Bila tahu tambah dua. Tambah satu lagi lah. Terus dia sembahyang, tak adalah nak ulang macam mana. Terus tambah satu lagi. Kalau terus sembahyang satu lagi. Kecuali satu. Okey. Ada satu keadaan yang walaupun ianya batin tetap tak sah walaupun beribu tahun. Beribu tahun melampau pula. Walaupun berpuluh tahun telah berlalu. Yang saya sebut tadi, jika najis tu najis ada dekat zahir walaupun tak nampak, tak sah sembahyang makmum. Jika najis tu ada kat batin, kalau cari pun tak jumpa, hanya tuan diri je tahu, maka tak batal sembahyang. Kan? Sebab tuan diri je, sebab dia batin. Jika hadas ni pun batin juga. Amrun i'tibari hadas ni. Hadas mana nampak? Dia tak macam najis. Dia panggil najis batin juga tu. Najis yang tak nampak, hadas kecil, hadas besar. Jadi bila hadas kan tak nampak, maka sembahyang dia tak batal tadi kan? Macam tadi, boleh tambah sebab tak nampak, kan? Ada satu najis yang walaupun tak nampak tetap wajib qada balik, tak sah langsung walaupun najis tu tak nampak. Walaupun berpuluh tahun sekalipun, iaitu najis akidah. Najis akidah. Dengan maksud dia sebenarnya kafir. Imam. Najis juga tu, dia panggil najis akidah. Dapat tahu setelah 50 tahun. Sembahyang belakang dia selama 10 tahun. Wajib qada 10 tahun. Habis akidah kita tak tahu dalam hati dia kafir apa. Kena qada. Tu tak maaf. Apa kes apa nama tu yang dia jadi lama jadi saya ulama Islam jadi. Apa nama? Saya nak sebut nama tak kerti orang ada lagi. Allah, lama dah berlaku cerita ni. Siap dia mengajar lagi umat Islam. Dia mengajar. Jadi pensyarah jadi apa. Dia mengaku. Akhir sekali dia balik ke tempat dia. Rupanya dia kata, aku sebenarnya orientalis ni. Sebenarnya dia nak belajar Islam sebab nak merosakkan balik Islam. Dan dia dah jadi, mudah kata ulama besar. Saya ingat nama apa benda. Tengok tanya dekat live. Orang live biasa tahu. Hangkok apa nama tak? Memang terkenal kisah tu. Tak lama tak sampai 100 tahun rasanya. Baru je sebelum ni. Siap mengajar yang anak-anak murid dia tu semua boleh jadi ulama dah. Padahal dia kafir. Dia belajar untuk merosakkan balik. Orang live pun, orang dalam live tak tahu siapa nama. Siap, akhir sekali lepas tu dia balik ke tempat dia buat pengisytiharan. Sebenarnya aku bukan Islam.
Aku cuma nak merosakkan orang Islam aja. Mengajar kat universiti ke mana? Memang terkenal lah. Kisah memang sangat terkenal. Kalau Google jumpa terus. Soalan ni bukan nak cerita pasal tu. Nak cerita pasal, katalah dia menjadi imam di masjid. Berapa kali orang sembahyang belakang ni? Semua kena qada. Sebab walaupun dia najis batin, najis batin lah kita panggil, najis akidah tak nampak, tapi kena qada juga. Apa tah nama tu? Dia orang mana? Denmark ke mana? Orang belah sana. Duduk simpan janggut. Memang kalau tengok, Masya Allah, ulama' ni bukan cium tangan dengan kaki-kaki cium. Dengan cakapnya dia belajar. Jadi kalau macam tu tak boleh. Tak boleh maksud apa? Tak dimaafkan sembahyang makmum. Makmum yang dapat tahu, yang dah mati nak buat macam mana. Yang dapat tahu je Allah, agak-agak kena buat anggaran. Berapa aku sembahyang belakang dia dulu? Aku sembahyang dia ada dalam 1000 kali. Agak-agak anggaran je lah. Takkan nak kira macam mana kan? Anggar. Wajib qada 1000 kali. Tu ada orang begitu. Saya nak baca betul. Snok hurgronj. Ada orang bagi itu. Ya itulah. Benda tu lah. Dia ada nama samaran dia, nama Islam yang tipu. Snok hurgronj. Tu boleh tengok kat live apa nama dia. Terkenal oi. Ini cerita terkenal satu dunia. Seorang kafir yang boleh menipu umat Islam. Boleh menipu para ulama pun. Menipu dengan maksud berlakon. Okey. Siap habis Wikipedia lagi bagi. Bagus dah lah ni. Sebab tu bagus benda ni. Okey, gitulah. Dia kena, tapi asalnya tak boleh buat anggaran, betul qada. Okay, jadi sebenarnya soalan ni pernah ada dalam, saya pernah buat soalan peperiksaan. Saya letak soalan ni, tu yang saya teringat tu. Najis yang berada di zahir imam, maka makmum wajib qada sembahyangnya. Yang imam yang tak sedar tadi. Jika najis yang tak dapat dilihat, najis batin yang tak dapat dilihat, maka makmum tak batal. Ni tak dicerita muafiq masbuk, cerita yang macam seolah-olah tak ada imam tak tanggung Fatihah lah kena cerita ni. Apakah keadaan walaupun najis itu tidak kelihatan tetapi wajib qada juga? Tengok berapa orang boleh jawab. Saya buat soalan periksa dulu lah. Memang tak boleh jawab seorang pun. Menyesal pula bagi, kesian pula kira macam melampau punya soalan. Ada orang kata keturunan Abdullah bin Sabah. Ya. Okey. Base satu. Yang kedua, Abdul Ghafur nama dia. Nama samaran dia Abdul Ghafur. Nama Abdul Ghafur. Dalam hati nak merosakkan Islam. Rupanya kafir. Allah. Yang kedua. Masalah yang kedua. Pertama, imam tadi imam mesti suci. Hendaklah rakaat yang makmum masbuk mengikut imam itu bukan rakaat yang lebih, umpamanya rakaat kelima. Hendaklah rakaat yang makmum masbuk mengikut itu bukan rakaat yang lebih, bukan rakaat imam yang lebih. Tu maksud dia. Macam mana? Imam sembahyang 5 rakaat. 5 rakaat. Dia mana tahu? Cerita dia tak tahulah. Naik rakaat kelima tanpa imam perasan. Okey. Dia basuh kaki masuk. Imam ada sembahyang lagi lah. Cantik lah ni. Takbir, Allahu Akbar, imam rukuk. Mungkin sempat baca Fatihah 1-2 ayat, mungkin langsung tak dapat, tak kisahlah. Yang penting dapat rukuk dengan imam. Okey. Lepas rukuk semua habis sembahyang, dia nak tambah lah. Kalau sembahyang 4 rakaat, nak tambah lagi 3. Dapat tahu rupa-rupanya imam tadi rakaat yang kelima. Imam tanggung tak Fatihah dia? Kan tanggung kan? Sebab tadi dia rukuk, imam rukuk, baru dia rukuk. Maksud imam dah rukuk. Ataupun dia sebab baca 1-2 ayat, imam rukuk kan dia kena rukuk. Imam tanggung lah. Tapi yang imam tanggung tu rakaat imam pun rakaat yang salah lah kau. Rakaat yang tak sah. Tapi imam tak batal sebab dia bukan sengaja. Macam mana imam nak tanggung Fatihah makmum
Sedangkan imam sendiri pun tak patut baca Fatihah. Malah tak patut duduk rakaat itu. Jadi makmum tadi katalah dapat tahu dalam sembahyang. Macam mana buat pengumuman ke apa, tak tahulah. Buatlah masalah macam mana pun. Tapi dia tahu dalam sembahyang bahawasanya tadi rakaat yang kelima. Bila rakaat yang kelima, maknanya imam tak sah lah Fatihah imam. Sembahyang imam sah. Sebab dia terlupa. Maka dia kena tambah 4. Bukan tambah 3, tambah 4. Ataupun lepas sembahyang sama juga. Lepas bagi salam, makmum tadi bagi salam, baru dia kecoh. Oh, tadi rakaat kelima, rakaat kelima. Ha? Rakaat kelima. Ha? Rakaat kelima. Hati-hati bercakap tu. 6 ke atas habis. Oh, 4 lagi. Fikir balik nak buat apa ni? Dia baru salam ni. Jarak tak 10 saat lagi. Tak lama lagi. Loading. Tengok tengok kelajuan memori dia. Kalau loading. Tak cukup bar. Kalau macam tu habis lama, kan kena tambah terus popek habis semai balik. Tapi kalau dia memori dia laju, laju, okey, sekarang ni aku baru cakap 2 patah 3 patah tadi. Imam baru dapat tahu, imam tadi, okey, kena tambah rakaat, tak payah buat apa-apa, terus naik je. Terus naik tambah 1 rakaat, salam. Gitu, terus naik tambah rakaat. Yang kata terus naik tambah rakaat lepas salam tadi, sunat sujud sahwi, tak wajib. Sunat lah, benda-benda salah-salah macam tu kan. Sunat sujud sahwi makmum tadi. Tak sujud sahwi pun sah. Itu maksud dia. Hendaklah rakaat makmum yang masbuk mengikut imam itu bukan rakaat yang lebih. Rakaat imam yang lebih. Umpama dia bagi syarat rakaat kelima. Kalau sembahyang maghrib rakaat keempat lah. Kalau sembahyang subuh rakaat ketiga lah. Buatlah masalah macam mana pun. Kalau imam tu sembahyang 7 rakaat ke? Macam mana? Lepas lupa. 3-4 tambah 1. Lepas tu nak tahiyat tu 3-4 tambah 1 lagi. Mana tahu? Nak jadi boleh jadi apa? Boleh jadi gitu. Sampai kalau orang kira 7 rakaat dah. Tak batal imam. Dia bukan sengaja. Tapi kena pergi puabat. Banyak akan semut ke banyak akan apa? Asyik lupa sampai 7 rakaat lupa. Boleh jadilah. Dia pula masuk sembahyang kat belakang. Jadi makmum pula yang imam tanggung Fatihah. Jawabnya tak boleh. Tak boleh dengan maksud tadilah. Kalau dia tengah sembahyang, dia teruskanlah sembahyang dia, tambah 1. Kalau dia dah salam, jangan jarak masa tu lama sangat dan jangan cakap banyak. Banyak tu 6 patah perkataan. Okey, sedikit kita panjangkan perbahasan ni sedikit. Dalam masalah makmum berdiri tambah rakaat, tersalah sangka ketika tahiyat akhir bila terdengar salam imam. Rupa-rupanya bukan salam imam tapi salam makmum lain. Ataupun mungkin makmum tu kuat sangat baca, makmum sebelah Assalamualaikum. Dia pun terus bangun. Tahiyat ni tahiyat akhir dengan imam. Tiba dia dengar Assalamualaikum, dia pun bangun dah. Sekali rupanya orang sebelah ke 2-3 sebelah ke depan tu ke Assalamualaikum wa ibadillah salihin. Assalamualaikum. Dia dengar asa tu bangun. Okey, dia pun bangun. Dia nak tambah rakaat lah. Maksud dia masuk bola ni tambah rakaat. Alamak. Siapa suara kuat aku tersilap. Dia bangun dia kata apa? Alah mufaraqah je lah. Tak boleh. Batas sembahyang. Alah mufaraqah je lah sebab dah bangun dah pun. Dia wajib turun. Nak mufaraqah boleh. Duduk balik. Tadi tersilap bangun. Duduk balik, mufaraqah bangun balik. Jadi pelik pula duduk balik mufaraqah buat apa? Kan? Cuma nak bagi tahu jika perkara itu tersalah, dia tidak membatalkan kewajipan sebelum. Tu kan macam tadi benda tu tersalah, perkara itu tersalah, dia tidak membatalkan kewajipan sebelum tu. So, makmum nak tambah 1 rakaat. Imam naik rakaat kelima. Dia tak tahu. Makmum ni masbuk, dia mana tahu. Katalah dia nak tambah 1 rakaat lagi. Tiba-tiba imam naik rakaat kelima. Dia pun tak apalah, aku memang nak tambah rakaat pun, dia kata. Dia pun ikut imam. Batal makmum tadi. Imam tak batal. Sebab imam naik rakaat kelima dengan lupa. Sepatutnya tahiyat. Makmum tadi memang masbuk nak tambah rakaat. Dia kata alang-alang menceluk perkasam. Biar sampai ke pangkal lengan. Dia pun bangun dengan imam sekali. Memang aku nak tambah rakaat pun. Maknanya kalau dah aku naik dengan imam, tak payah tambah rakaat dah. Tapi dia pelik juga. Macam tadi macam masbuk. Tak tahulah dia fikir macam mana pun. Ketika dia bangun, makmum tadi batal. Sebab apa? Kaedah tadi. Dah buat salah, imam dah buat salah. Makmum memang nak tambah rakaat. Tapi tetap tak boleh nak tolak kewajipan imam yang tahiyat tadi. Jadi makmum kena tahiyat sepatutnya. Makmum kena tahiyat.
Nak subhanallah ke tak nak subhanallah ke itu cerita lain. Tapi makmum tadi kena tahiyat akhir. Sedangkan dia nak tambah rakaat, imam pun alang-alang memang tambah satu. Jadi alang-alang aku nak tambah tu, aku tambah je lah. Kan senang kan? Tak boleh. Malah kalau makmum tadi terlupa naik, aku masbuk tapi macam tak masbuk ni. Imam terlebih, wajib makmum duduk. Makmum kata, mufarakah lah. Dia mufarakah aja batas sembahyang. Sebab alang-alang aku pun nak tambah. Nak mufarakah, duduk. Macam tahiyat tu, mufarakah, bangun balik. Bila dah terlepas kewajipan yang sebelum tu, bukan boleh main langsai macam tu je, tak boleh. Sikitlah dia berkata nak sama dengan perkara ni. Sebab imam dah naik rakaat kelima. Imam baca Fatihah. Dia tak sempat baca Fatihah, imam rukuk, dia rukuk. Imam tangguhlah imam baca Fatihah. Tak. Kewajipan dia bukan Fatihah. Kewajipan dia tahiyat, kejawapan imam. Tapi kira halal lah, tak halal. Haram. Tak boleh. Sikit lah. Ni bab lain, cuma nak kias-kiaskan. Ketiga, habis. Jadi imam tadi mesti sembahyang yang betul, bukan sembahyang yang salah, untuk tanggung Fatihah imam. Cuma imam tak batal kerana dia tak sengaja, walaupun dia buat salah. Yang ketiga, hendaklah makmum yang masbuk itu sempat rukuk dan mempunyai tamakninah sebelum imamnya bangkit daripada rukuk. Ini biasa semua orang tahu kan. Ni tak kisahlah, imam tengah rukuk dia masuk Allahu Akbar. Imam rukuk ni Sami Allah liman hamidah, kan tak dapat. Ni standard lah, ni semua tahu. Dalam masalah mana-mana kalau masbuk je, bila sebut masbuk mesti rukuk. Tak dapat rukuk dengan imam, tak dapat rakaat. Teruskan sembahyang macam biasa, biarlah lah, bukannya rugi pun, tambah satu rakaat nanti. Walaupun nampak macam kena je, macam okey je. Imam ni makmum imam rukuk ni Allah Sami Allah liman hamidah, macam okey je, tak okey. Orang tak tahu, orang tak perasan, memang sembahyang tak usah. Kalau dia tak tambah nanti. Kalau dia tambah rakaat nanti, tak apalah. Ni untuk masbuk je, yang muafiq tak ada masalah. Dia baca Fatihah tiba-tiba imam dah rukuk, dia pun Allah Sami Allah liman hamidah, dia apa? Muafiq, tak ada masalah, biasa duk buat tu. Ni yang masbuk ni. Yang masbuk. Bila sebut masbuk, tak cukup masa untuk baca Fatihah tadi tu. Tak cukup kadar masa untuk baca Fatihah tadi. Mana baca mana yang sempat, ataupun tak payah baca langsung lah kalau langsung tak ada. Itu biasalah. Apa ayat yang kita baca hari tu? Wa aqimus salah wa atuz zakah. Kat mana masbuk muafiq ni hanya mazhab Syafi'i tau. Mazhab lain tak ada. Mazhab lain mana ada? Mazhab Hanafi lagi tak ada. Malah Fatihah pun tak payah baca. Mazhab Hanafi makruh kalau baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Kecuali sembahyang yang imam senyap macam tu, iaitu sembahyang Zuhur Asar, wajiblah dia baca Fatihah. Sembahyang yang imam baca, yang dengar imam punya Fatihah, makmum yang baca Fatihah makruh. Mazhab Hanafi. Mazhab lain pun tak ada. Mana yang sempat baca rukuk, mana ada muafiq masbuk. Masuk muafiq masbuk tadi bukan muafiq masuk yang tambah rakaat tu, semua ada. Yang masbuk yang tambah rakaat dapat 3, nak tambah 1 lagi nanti tu ada. Ni maksud yang tadi ni, ni muafiq masbuk dengan maksud kita bincang ni. Mazhab lain mana ada. Kenapa boleh ada pula? Kerana Imam Syafi'i dia punya pandangan sangat jauh. Dia mengambil daripada surah Baqarah tu, wa aqimus salah wa atuz zakah. Seorang tak sambung. Kalau ada artis lupa lagu, pakak-pakak, tolong sambung. Ni Al-Quran. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Aqimus salah, dirikan sembahyang. Wa aqimus salah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u, rukuklah, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Maka ulama yang bermazhab Syafi'i fikir, kenapa dalam banyak-banyak perbuatan sembahyang ambil rukuk? Sedangkan ambil rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kenapa tidak berdirilah bersama orang-orang yang berdiri? Iaitu qiyam, dalam sembahyang pun ada berdiri. Kenapa tak sujud? Sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Itu lagi mantap. Sebab sembahyang ni sujud paling besar. Ataupun mungkin duduk antara duduk tahiyat kita panggil duduk. Duduklah bersama orang-orang yang duduk. Kenapa rukuk bersama orang-orang yang rukuk? Akhir sekali panjang cerita ni. Jadilah istilah rakaat. Rakaat tu daripada rukuk lah. Ain. Rukuk tambah alif ta. Rakaat. Beberapa rukuk. Rakaat jamak dia beberapa rukuk.
Yalah memang ada, kalau sembahyang 4 rakaat kan ada 4 rukuk. Sebab tu rakaat. Sebab tu kita arba'a rakaatin. Tapi kalau 2 rakaat ini 2 rukuk. Sembahyang apa 2 rukuk subuh? Sembahyang apa 3 rukuk maghrib? Sembahyang apa 4 rukuk? 4 rukuk tu rakaatin tu. Kau ingat rakaat tu apa? Rakaat tu yang tu tak. Rakaat tu daripada rukuk lah. 4 rukuk. Jadi oleh kerana dia rukuk, maka siapa dapat rukuk dapat rakaat. Sebab rukuk tu lah rakaat. Sebab tu kena dapat rukuk dengan imam. Makmum kena dapat rukuk dengan imam. Okey. Memang kalau kita tak sangka, kalau kita baca tak sangka, kita kata alah biasa ayat Quran, dia nak bagi tahu semayang tu rukuk pada, jadi rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Sekadar itu. Tapi ulama istimbat daripada ayat Quran tu ambil boleh buat keluar hukum bekah. Kita nak buat keluar hukum bekah tak jumpa. Tak jumpa pun nak kenapa rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Tapi mazhab Syafi'i antara yang itulah. Maka adalah muafiq masbuk, jadilah muafiq masbuk daripada warka'u ma'ar raki'in. Berikan dalil nas daripada Quran atau hadis. Satu cukup. Asal nas, asal istimbat daripada ayat Quran bagi satu. 10 markah. Tulis wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. 10 markah. Kalau tahu. Kenapa okey, jadi dia kata hendaklah makmum yang masbuk itu sempat rukuk dan mempunyai tumakninah sebelum imamnya bangkit. Yang disebut sempat rukuk dan mempunyai tumakninah dalam keadaan yakin ataupun zon. Yakin tu 100%. Aku memang tahu dapat rukuk dengan imam. Maka dapat rakaat. Ataupun sangka kuat. Persen tu kita letak 51 sampai 99. Tu zon. Kalau 50-50 dia panggil syak. Kalau kurang tu dia panggil 30% tu, keyakinan dia 30%, dia panggil was-was. Kalau 20%, belah-belah persen dia panggil waham. Semua ada. Berapa persen yakin tak dapat rukuk? Dapat kot. Berapa persen kemungkinan, keyakinan? Berapa persen? Ada dalam 30%. Was-was. Tak boleh pakai. Dengan maksud tak dapat rakaat. Berapa? 15% je kemungkinan. Macam tak dapat aja. Waham, lagi tak dapat. Berapa kemungkinan? Sekarang ni dapat tak ni? Mungkin kot. Berapa persen? 50-50. Tak dapat. 50-50 tak dapat. Berapa agak-agak dapat ni? Dapat tak rukuk dengan imam ni? Dapat tak ni? Dapat. Mungkin kot. Berapa? 60. Okey, dapat. Tu zon. Ataupun dapat ke kot? Dapat. Memang dapat. Berapa? 100% keyakinan aku. Lagilah. Itu maksud dapat tu. Nak kata dapat tak dapat rakaat. Kalau 50 ke bawah, kemungkinan, keyakinan tadi 50% ke bawah saja tak dapat. Bila tak dapat, tak apa, tambah je lah rakaat satu lagi. Bila tambah nanti, walaupun nampak macam dapat, tapi dia kata 50-50, maka tak dapat. Dia seorang je tahu. Nanti dia akan tambah satu. Sebelum salam, sunat sujud sahwi. Tak wajib, sunat. Sujud sahwi ni tak ada yang wajib. Yang wajib hanya jika jadi makmum, imam sujud sahwi. Kita mengaji baru ni, kita idamah menuntut. Imam sujud, makmum wajib sujud. Kalau imam tak sujud, makmum boleh nak sujud kan? Jadi maknanya, lepas pada tu, lepas salam, sebelum salam, sunat sujud sahwi kerana ada kelebihan, ada kemungkinan lebih rakaat. Ada kemungkinan nak lebih. 50-50. Ada kemungkinan lebih rakaat. Maka bila ada sebab dia akan tambah bila 50-50, dia akan tambah rakaat nanti. Jadi dia pun tambah. Ada kemungkinan tak lebih? Adalah. Sebab kan dia tadi syak. Bila ada kemungkinan, sunat. Tak wajib. Tak wajib. Nak? Tak. Okey. Kenapa jadi macam ni? Bangun slow. Ni last sikit. Kenapa jadi macam ni? Baru bunyi. Kerana salah satunya kerana keadaan seminit. Keadaan boleh jadi kerana keadaan yang was-was ni, yang kenapa makmum ni, kerana salah imam. Selain daripada makmum tak kerti, satu hal salah imam juga, iaitu tasmi' i'tidal. Tasmi' i'tidal ni sami Allah liman hamidah adalah zikir perpindahan rukun, tak selari dengan perkataan dan perbuatan. Sami Allah liman hamidah, ni salah imam. Jadi makmum syak, tak boleh nak dapat yakin atau zon. Kena salah imam. Kerana tak selari di antara tasmi' i'tidal sami Allah liman hamidah dengan pergerakan. Sami Allahu liman hamidah. Tu terlambat ataupun
Sami Allah liman hamidah. Makmum yang kat depan ni mungkin dapat. Kalau makmum kat depan, dia tak masbuk dah. Makmum belakang tu. Jadi pastikan selari. Itu. Sami Allah. Sami Allah. Pastikan. Jaga di situ. Sebab bimbang kesian kat makmum. Yang kedua, Azan panjang. Azan. Nantikanlah kali tu 5 minit 10 minit. Azan dululah, lepas azan baru kita sambung. Contoh dan gambaran masbuk adalah seperti berikut. Allah. Allah Akbar. Ati Muhammadan contoh dan gambaran. Dia bagi contoh. Contoh dan gambaran masbuk adalah seperti berikut. Jadi sebelum tu, jadi Arab itulah bimbang, kadang-kadang benda tu memang betul, tak salah, tapi tak semestinya benda yang tak salah kita buat aja tanpa mempedulikan orang lain. Kan benda tu tak salah. Macam kalau tadilah maksud tak salah tu, bila imam tak selari tasmi' i'tidal, tak adalah salah batal ke apa, tak adalah. Tapi dia menyebabkan orang lain tu masalah. Jadi kadang-kadang walaupun benda tu tak salah, tapi tak boleh buat juga. Tak boleh dengan maksud kena jaga. Yang tu lah. Kalau tidak, yang lain. Kalau makmum tu belajar mengaji, dia kata syak ni, 50-50 ni, aku tambah rakaat nanti. Kalau orang makmum yang tak mengaji, tak belajar, boleh je imam nak jawab, siapa suruh tak mengaji? Boleh je, tapi tak boleh lagi tu. Macam patutnya mengaji lah. Memanglah fardu ain kena mengaji. Memang salah makmum, memang salah makmum. Tapi janganlah seronok pula, salah kan lepas ni, pandai nak buat, siapa suruh tak mengaji? Tak boleh kat gitu. Gitulah.
Contoh dan gambaran-gambaran masbuk adalah seperti berikut. Yang dalam masalah masbuk ni ada beberapa salah imam. Salah pun tu bukan dengan maksud salah berdosa, salah tu bukan. Salah dengan maksud tidak mempedulikan makmum, menyebabkan imam tidak mempedulikan makmum, menyebabkan makmum huru-hara. Dan boleh je nak jawab, siapa suruh tak mengaji, boleh je. Tapi patutnya kita kena harmoni keadaan ni lah. Dalam masalah ni ada 2-3 masalah. Ada salah imam lah kita kata. Salah tu bukan salah betul lah. Ketidakpedulian imam pada makmum menyebabkan makmum jadi huru-hara. Imam tak perhati pun, tak dengar pun kat telinga dia. Waladhdallin, amin. Tak ada masa dengar kat belakang. Duduk. Relax lu. Patutnya imam gitu kan. Imam dah waladhdallin, amin. Kalau dia tak peduli, kau pandai-pandai kan. Kau kau pandai-pandai. Allahu akbar. Bimbang takut makmum tu, aku muafiq ke masbuk ke apalah, dengan tak mengaji lagi apa. Huru-hara. Kena raya tak sah sembahyang makmum. Boleh kata pada muka? Boleh lah. Tapi tak boleh lagi tu kan. Pada muka siapa suruh tak mengaji? Boleh je. Tapi jaga. Maksudnya waladhdallin, tunggu jap. Ada bunyi syusyek belakang. Antara mazhab Syafi'i, hebat ni mazhab Syafi'i. Bila sembahyang, dia bunyi macam lebah. Sembahyang jemaah. Macam lebah tu maksud orang tu baca. Kalau sembahyang lain, senyap je. Sembahyang apa tu kan? Senyap je. Itulah nak tahu. Ni mazhab Syafi'i. Ni mazhab. Dulu dekat Mekah, ada tiang-tiang dekat Masjidil Haram, mazhab berbeza. Malah dulu ada 4 bahagian yang sebelum mungkin awal-awal Bani Sa'ud ambil Arab Saudi tu, masa tu ada lagi rasanya. Dia ada 4. Iaitu mazhab Syafi'i sini, gitu dia ada. Memang khas. Kemudian dia hapuskan, dia buat satu aja. Yang dia dakwa mazhab Hanbali. Allah alam mazhab apa sebenarnya dia pakai, tapi dia dakwa mazhab Hanbali. Satu. Dulu tidak, dia ada apa dia panggil, menara ke apa, tempat yang tertentu. Ni mazhab ni, ni mazhab ni, mazhab ni. Jadi kalau nak mengaji apa, kita tahulah nak pergi. Jadi bila kita tengok, wah ni mazhab Syafi'i ni. Ni geng kita ni masuk sembahyang kat belakang, contohlah macam tu. Jadi bila dah mazhab Syafi'i gitu, dia adalah kelebihan dia. Antara kelebihannya, imam boleh tahu makmum dah habis Fatihah ke belum. Bila tak habis lagi, sabarlah kejap. Allah, tunggu 3-4 saat aja pun. Sebab biasanya makmum yang tak sempat baca Fatihah dan menyebabkan tak tahu muafiq masbuk dan menyebabkan boleh jadi batal, kita akan masuk nanti. Sebab 3-4 saat tu bukan 3-40 saat. Dia siratal ladzi, imam Allahu akbar. Duk main 3-4 saat itu paling lama pun 5-6 saat. Duk main ujung-ujung je. Pelik kalau imam Allahu akbar, makmum ni baru malikamiddin. Ada juga sekali-sekala tapi jarang sangat jadi gitu. Melampau. Biasanya masalah dekat 3-4 saat je. Jadi bila amin kan, dia lah amin, bukan amin dia kuat. Amin kuat tu dah nak baca surah. Maksudnya amin. Dekat 3 kat 4 atau sembahyang zuhur asar ke? Dekat 3 kat 4 tak ada surah. Amin. Dengar. Okey, tak ada. Okey, tak ada. Pakcik tu dah baca lagi tu. Hilang khusyuk dengar. Tapi itulah. Bunyi belah sana. Ni pakcik tu biasa kuat sikit, memang dia baca kuat. Dah tak ada dah. Allahu akbar. Kalau tak peduli boleh. Kau makmum, aku imam, aku driver. Aku nak bawa 100, kau kena duduk. Kau makmum, kau duduk belakang. Aku yang tekan minyak. Boleh? Kata gitu kan. Boleh pun. Driver aku nak bawa 150 boleh. Tapi kalau accident, berapa banyak yang mati? Dalam semayang, kalau accident, berapa banyak yang tak sah semayang? Kalau accident, dia driver bus. Kalau accident, dia tak matilah. Mungkin dia dapat tu. Tapi berapa banyak penumpang yang mati, kena tarik lesen tu. Macam tu juga. Dengan dia tak peduli tadi, berapa banyak makmum mati. Makmum mati dengan maksud tak sah semayang. Patut kena tarik lesen tu, lesen imam. Habis, bolehlah nak jawab. Makmum jahil siapa suruh tak mengaji, boleh je nak jawab gitu. Tapi bila dia adalah dia punya, bukan sekadar berjanji betul, langgar. Bukan. Kita musafir bulan Ramadan, musafir sebelum subuh, tak wajib puasa. Boleh buka, tak wajib puasa Ramadan, tapi dengan syarat sebelum subuh dia musafir. Boleh lah pergi masjid Zuhur, semayang Zuhur, tengok 5 minit lagi, ambil nasi bungkus makan, musafir. Memanglah boleh. Memanglah boleh. Tapi koman sepana dia panggil. Koman apa benda ni, makan ni dah tahulah kau boleh. Memang boleh, tak berdosa pun makan gitu. Nanti orang keliru tak berdosa langsung makan, nak makan pun. Sebab dia memang tak wajib puasa, dia musafir. Tapi jagalah, macam tu lah.
imam, tak salah pun kalau nak kira. Boleh je nak lawan balik. Mu tak ngaji, siapa suruh imam mu tak ngaji? Boleh je. Tapi jagalah. Jangan sebab dia ramai yang accident kat belakang. Accident kadang-kadang boleh menyebabkan tak dapat pahala jemaah daripada 27 jadi 1, kadang-kadang batal terus. Nak buat macam mana? Kena jaga. Perhati je. Saya rasa biasanya waladdallin. Dah lah, boleh dah. Rukuk boleh dah. Sebab apa jadi gitu? Sebab imam kan bangun dulu. Ataupun masa bangun tu Allahu Akbar, jangan baca lagi. Boleh juga nak style macam tu. Bila waladdallin amin, aku nak rukuk terus. Tak apa, bagi awal. Allahu Akbar. Jangan lagi baca lagi. Lepas tu agak-agak macam dah gerak, dah nampak. Boleh nampak tu. Antara hikmah Allah bagi kita mata. Tak semua makhluk dapat mata macam kita. Boleh tengok depan, boleh tengok tepi. Helang ada, boleh 360 darjah. Kebanyakan binatang-binatang yang lain, dia tengok macam ni. Dia tak nampak tepi ni. Tak banyak binatang, maksudnya makhluk yang ada mata yang boleh nampak macam kita 180 darjah. Cuma kat sini blur lah, nampak tu kan. Tapi nampak sama-sama. Kalau helang dia nampak fokus 360. Sebab tu mata duduk sini kan, helang. Ada lagi hebat kita dapat ni. Apa tujuan Allah bagi? Kita boleh tengok ni kiri kanan ni. Apa tujuan? Nampak ni, saya nampak tangan saya sekarang. Cuma nampak sama. Boleh nampak makmum kat sini. Apa tujuan? Antara tujuannya nak tahu lah makmum tu tengah bergerak ke apa ke. Oh, tengah bergerak, jangan baca lagi lah. Sebab aku tak berakhir. Biasanya lepas amin terus nak rukuk. Jadi kita ambil awal-awal relax dulu. Nampak dah okey dah. Dah rasa tak ada apa dah. Okey, tak ada bunyi. Tak ada dah. A'udzubillah. A'udzubillah sunat baca a'udzubillah setiap rakaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi amin terus rukuk, tak ada masalah. Ataupun Allahu Akbar, baca terus bismillah semua, waladdallin, tunggu dulu. Tak kisahlah nak tunggu yang mana. Boleh nampak. Banyak Allah. Kalau kita perhati, hikmah Allah bagi kita mata yang boleh pandangan fokus dan pandangan kabur 180 darjah. Banyak. Lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki. Yang kata haram tu tengok pandangan fokus. Tepi tak apa. Dia ada kat sini. Mana pun tak nampak pun muka, nampak macam tak ada hidung gitu je kalau berhenti sini. Nampak gitu. Ni perempuan kat depan cakap. Nak cakap lah, maksudnya bukan kalau perlu tengok straight, tengok lah. Maksud tak ada perlu sangat. Naik bas, naik apa. Oh, tak boleh nak macam mana. Darurat, terpaksa tengok. Tak. Boleh je tengok atas, nampak je. Nanti kalau langgar, tak langgar. Ni orang, tengok sini. Boleh. Para habaib buat lama dah. Saya tengok dia buat temu ramah. Daripada Yaman datang, ada orang temu ramah, orang hebat. Dia macam juling tau. Habib ni juling. Rupanya Al Jazeera tu ada yang tak pakai ni. Adalah masalah dia. Jadi dia pun dia bercakap. Dia tengok sini. Marah wartawan ni. Kenapa aku ni macam jijik sangat macam tu lah kan. Dia tak tahulah macam mana dia kata. Sampaikan kau tak nak tengok direct. Dia tengok tepi. Cakap ada soal dia tengok macam ni. Orang tu kat sini. Dia macam kurang ajar bagi dia lah. Orang ni nak jaga mata. Tu antara Allah bagi ni. Yang fokus ni tengok, yang fokus. Yang ni banyak lagi. Yang kabur ni macam-macam hikmah. Macam-macam hikmah. Jangan tengok story, tengok betul power. Apa power? Cukup lah. Kita tengok ni contoh pertama. Satu contoh je lah kot hari ni. Contoh pertama. Setengah daripada makmum itu pada mulanya dia adalah orang muafiq. Mula-mula makmum tu muafiq. Tengah-tengah sembahyang tu muafiq. Di dalam menunaikan peraturan sembahyang, dalam dia duduk bergerak, turun naik apa semua ni, ia terlewat. Makmum tadi terlewat. Kenapa terlewat? Mungkin jadi masalah faktor umur. Boleh jadi faktor kesihatan. Kan dia agak lambat sikit. Boleh jadi faktor terlupa berangan macam tak sengaja macam tak sedar. Alamak, lupa nak bangun macam tu. Masalah mental. Mungkin masalah mental, mungkin masalah kesihatan, lupa sebagainya. Yang penting dalam menunaikan peraturan sembahyang, dalam duk bergerak sembahyang ni, makmum tadi ia terlewat lambat. Imam dah pergi dah, dia tak pergi lagi atas sebab-sebab tadilah. Belum sempat ia bangkit qiyam,
tiba-tiba imamnya telah rukuk atau hampir rukuk. Dengan cerita, dengan sebab-sebab tadi, kesihatan, sebab mental, sebab apa tadi? Bangun Allahu Akbar, baru 5-10 saat imam rukuk, ataupun lagi melampau, Allahu Akbar, imam dah rukuk. Oh, melampau lama sungguh. Buat apa di bawah tu? Tak tahulah. Jadi tak sengaja. Kalau sengaja tak boleh. Tak sengaja. Jadi atas sebab-sebab tertentu, bila berdiri, dia berdiri, tak berapa lama selepas itu, 10 saat imam rukuk. Okey. Sambung. Hukum makmum itu ialah orang masbuk. Oh, masbuk. Jika dia masbuk kerana masbuk dikira bermula makmum berdiri, imam berdiri sehingga imam rukuk. Bukan makmum rukuk, imam rukuk. Berapa masa tu? Itu dikira. Rakaat pertama, 2, 3 atau 4. Okey, macam biasa kita buat. Imam rukuk, makmum terus masuk, takbir terus rukuk. Dia dapat berapa saat dengan imam? Berdiri. 0 saat. Sebab tu dia rukuk. Sebab tu dia masbuk. Itu masbuk tu kita masbuk. Kenapa? Masa dia masuk tu, Allahu Akbar takbiratul ihram, imam dah rukuk. Dia Allahu Akbar, dia rukuk. Dia masbuk tu. Masbuk tu dengan maksud, yang pertama nak kena tambah rakaat nanti kalau nak kena tambah, ataupun yang kedua, maksud masbuk tu dengan maksud dia dapat 0 saat berdiri bersama imam. Tu maksud masbuk. Sebab tu kita panggil dia masbuk. Sebab tu dia tak baca Fatihah, dia terus rukuk. Dia masbuk. Sebab dia dapat 0 saat. Habis kalau orang dapat 1 saat, samalah orang yang dapat 2 saat. 2 saat apa ni? Berdiri dengan imamnya. Dapat dia berdiri, imam berdiri, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, dapat 1 saat. Masbuk. Berapa jarak tu? Masa tu? Masanya kadar masa bacaan, tempoh bacaan Fatihah yang pertengahan, yang kita dah kira 25 saat. Bermula bila? Bermula imam dengan makmum sama-sama berdiri. Kalau baru masuklah. Kalau rakaat kedua. Macam mana rakaat kedua? Yang tadilah atas peraturan sembahyang, dia ada masalah lutut, masalah apa, lambat sikit. Bila bangun, rakaat kedua jarang jadi sebab ada surah. Dia rakaat ketiga lah, 3, 4. Katalah 4 lah, mudah cerita, 4. Kemudian dia bangun. Bila dia bangun, bermula kira saat dia makmum tadi. Imam mungkin dah berdiri, dah baca sampai mana tu, dia punya pasal lah. Tiba-tiba lepas 10 saat, imam rukuk. Dia masuk. Sebab tak dapat 25 saat. Dia buat apa? Baca Fatihah. Kalau dia tak baca Fatihah macam mana? Kalau dia baca sunat-sunat, tu nanti tak masuk akibat tu. Jadi dia baca Fatihah, baca 10 saat tu habis, tak habis pun separuh aja, imam rukuk, masbuk. Walaupun rakaat keempat. Masbuk rakaat keempat nama dia. Sebab dia kira saat tu, dia kira imam makmum sama-sama berdiri. Bermula imam dengan makmum sama-sama berdiri, kira saat dah. Sehingga imam rukuk. Berapa saat? Dapat 25. Dapat cukup-cukup 25. Muafiq. Tak dapat masbuk. Bila masbuk, dia ada syarat dia. Ni syarat. Dia ada peraturan yang perlu dia patuhi jika dia berstatus masbuk. Ini peraturannya. Jika ia sempat qiyam dan terus rukuk sebelum imamnya bangkit daripada rukuk. Ini yang tadi. Syarat pertama, hendaklah tumaninah ketika rukuk bersama-sama imam dapat dengan yakin zon. Okay. Maka ia mendapat rakaat itu, dimaafkan dia meninggalkan baca Fatihah. Bukan dimaaf, maksudnya imam tanggung lah. Itu maksud dimaaf tu, imam tanggung Fatihah dia. Itu syarat dia. Bila dia tu masbuk, macam mana boleh terjadi macam ni? Sikit sebelum tu, hukum masbuk ni hanya terpakai jika makmum keuzuran yang dia iktiraf sahaja. Kerana dia lambat tadi. Kenapa lambat tadi tu? Kerana uzur yang dia iktiraf. Uzur yang tak diiktiraf tak terima. Apa dekat uzur yang diiktiraf? Contohnya, dia takbiratul ihram lambat. Iktiraf tu. Lambat takbir. Imam dah nak rukuk, bawa Allahu Akbar. Uzur tu diiktiraf. Jadi, bila imam rukuk, dia baca mana yang sempat, rukuk, imam tanggung Fatihah, uzur yang diiktiraf kerana lambat masuk. Okey. Apa lagi uzur yang diiktiraf? Imam baca cepat. Uzur iktiraf. Bukan salah dia, salah imam. Tarik nafas. Baca satu nafas Fatihah. 17 saat. Saya pernah sembahyang. Orang baca Fatihah 17 saat. 4 rakaat masbuk. 4 rakaat tak habis Fatihah. Sembahyang Zuhur. Imam masa dekat KL dulu, dia dijemput untuk solatkan tarawih. Dia jemput untuk tarawih. Tiba-tiba dia ada imam tu bagi dia sembahyang Zuhur. Dia tak baca surah. Dia tarik. Doa iftitah pun tak baca. Kita baru tarik nampak dia orang Arab. Hari-hari cakap Arab, laju Kita tengah semayang je. Itu pun habis. Dulu nak betulkan makhraj. Sengit muka-muka, huduh muka nak betulkan makhraj. Kalau tidak, tak betul makhraj.
Ain yang habis sengit-sengit muka. Jadi dah lah kita banyak makan sambal belacan. Ada orang memang cakap Arab hari-hari. Jadi lajulah lidah dia. Kita walau dia tak payah. Dia hari-hari cakap, lidah dia laju. Maka 17 saat. Rakaat pertama masbuk, rakaat kedua masbuk, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat masbuk. Kata pecah rekod kali ni. Lepas tu tak semayang dah masjid tu. Tak semayang dah. Tapi semayang ketika semayang tarawih okey, sebab dia baca surah kan. Okey je. Masa semayang, patut tak boleh bagi tu. Imam-imam tarawih yang luar untuk semayang. Sebab dia tak tahu yang mazhab lain lah. Mazhab Syafi'i dia tahu mazhab lain. Biasanya mazhab lain lah. Aduh, jika ia sempat qiyam dan terus rukuk sebelum imamnya bangkit daripada rukuk. Okey, apa lagi yang tinggal yang terakhir ni apa? Okey, antara uzur yang diiktiraf lagi adalah tadi imam baca cepat. Sebelum tu dia takbiratul ihram lambat. Maaf ah. Lepas tu imam baca cepat. Makmum yang terbatas pergerakan kerana kesihatan dimaaf. Sebab dia bangun lambat, sakit lutut apa kan. Sampai makin naik baru baca 5, 6, 7, 8 saat 10 saat tak habis Fatihah baru separuh, imam rukuk, masbuk rakaat ketiga. Rakaat keempat masbuk, rakaat pertama muafiq, rakaat kedua muafiq. Sebab baca surah. Imam baca surah memang sempatlah. Rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat masbuk. Tak baca Fatihah atau separuh saja. Sebab uzur yang diiktiraf itu keuzuran. Uzur dari segi gerakan, sakit. Ataupun solat tempat sempit. Maaf juga. Tempat sempit. Masa sujud, dia tak boleh sujud. Semua kepala orang. Mungkin berlaku kat Mekah lah kot. Saya tak tahu lah. Ni masalahnya ada dalam kitab. Dia sami Allah liman hamidah, sami Allah liman. Allahu Akbar. Masa aku nak sujud. Atas punggung orang. Macam nak sujud ni? Kalau sujud juga, sujud dia mesti punggung tinggi pada kepala. Kalau sujud atas kepala orang boleh. Tapi adakah punggung lagi tinggi pada kepala? Jadi tunggu. Rabbana lakal hamd. Nak baca apa benda lagi? Nak baca apa benda lah ni? Tunggu. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Nak selit kat mana kepala-kepala orang ada walaupun dah ada dah tempat dah ada tapi macam mana kat mana nak masuk? Berdiri lagi. Imam sujud lagi, sujud kedua. Diorang bangun, lega baru dia sujud. Itu antaranya lah. Bila dia sujud, imam dah bangun, baca Fatihah dah. Dia baru duduk, duduk. Masih dia bangun, imam dah dekat rukuk dah. Itu maksud dia tadi. Zuhur yang diiktiraf sempit sehingga kan dia tak boleh nak gerak. Bila dia dah boleh gerak, baru dia teruskan sembahyang. Baru masih dia bangun, imam dah hampir-hampir rukuk. Maka dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak payah dah. Dan lepas pada tu cepat-cepat sujud. Biar orang lain pula masbuk. Macam itulah. Kalau uzur tu tak diiktiraf, tak maaf. Tak dimaaf. Itu nanti kita akan masuk bab tu. Kalau uzur yang tak ada saja, aku nak try hari ni. Duduklah kat bawah, sujud lama sikit lah. Imam dah naik dah rakaat keempat. Sujud lagi, tunggu dulu. Kan, saja-saja. Maka tak maaf. Tak maaf tu nanti kita akan bahas akan datang. Panjang kan. Apa lagi ya? Habis tak ada, tu je. Habis. Masuk contoh yang kedua akan datang. 1, 2. Silap-silap boleh habis sekali lagi, boleh habis. Kalau tak pun paling-paling pun 2 kali lagi habislah kitab. Khatam. Khatam kitab jangan main. Nipih. Sekali atau 2 kali lagi. Tangguh dulu. Kita sudah tasbih.